Jadi saya bagi beberapa tip untuk mengisi keazaman tahun baru. Setiap kata orang Arab kata apa, likulli jadi lazim. Semua hak baru itu suka belaka. Tapi ada juga baru tak suka kan. Yang pertama, saya nak pelajar bersedia. Ambil pen, ambil kertas, ataupun buka handphone, buka note, tanda. Apa tip keazaman tahun baru yang kita nak sambut tahun baru, nak mengantar tahun lama ni, apakah tip dia? Yang pertama, muhasabatun nafsi. Kita kena muhasabah diri kita. Bila kita muhasabah diri kita, macam tuan-tuan dan puan-puan ahli bisnes. Ini pegawai-pegawai audit, kan kita bisnes, kan kita ada audit setiap tahun. Kita buat muhasabah. Tahun ni nampak kita punya bisnes tak apa jalan. Dengan sebab PKP, kedai tak boleh buka. Kita tengok kawan kita pula, nampak happy lah kawan kita. Setakat PKP ni, dia punya happy lain macam. Kita kecewa, dia happy. Kita pun panggil. Ya akhi, saudara, aku tutup kedai setahun dah tak boleh buka ni. Kawan tu kata, Alhamdulillah setakat PKP ni saya tak cukup kaki tangan. Dia buat apa? Daging perak je. Hantar sana sini. Pagi-pagi di Facebook dia berasak daging perak. Orang tengok terus order lalu. Nak kata apa? Ada yang buat ketupat palas. Ada yang buat macam-macam kuih. Kita nak pergi kedai takut. Kan? Takut kena COVID lah. Takut diganggu oleh macam-macam. Maka yang senangnya apa dia? Yang senangnya order orang hantar rumah. Tengok. Dalam ibadat kita kena muhasabah. Kenapa bila kita tak boleh pergi masjid, kelas Quran tak mengaji, kelas kuliah tak belajar, semua kelas stop belaka, down belaka. Kenapa? Habis kita duduk kat rumah, duduk main Facebook je. Duduk tengok orang jalan sana sini, duduk tengok orang langgar SOP, duduk tengok orang berebut kerusi, duduk tengok macam-macam tengok kita. Tapi kita tidak. Ada orang lain pula, Masya Allah. Semenjak PKP 1 sampai ke PKP 3, dah jadi pemulihan pula ni. Alhamdulillah, Allah rezekikan kami sudah dapat khatam beberapa juzuk Al-Quran. Masya Allah. Petang-petang pula kita ada kelas talaki. Yang laki-laki dengan guru laki-laki, yang perempuan dengan ustazah. Dia panggil talaki Quran Syafahi. Khatam Quran. Menarik. Yang seorang lagi pula, saya dah khatam kitab ni. Khatam kitab ni, Masya Allah. Dapat baca buku. Dapat didik anak sendiri mengaji Quran. Kita kata, ini perlu pada muhasabah. Jangan menyalahkan masa dan keadaan. Sebagaimana kata Ali Syair, na'ibu ala zamani wal aibu fina. Kita menyalahkan masa, yang salahnya kita. Tak pandai mengurus masa. Kita jangan marah. Baik. Saya tak nak hurai lah, saya nak sebut poin je. Kalau nak hurai pula, tajuk muhasabatun nafsi ni 1 jam pula. Nanti kita jemaah kat sini hari ni. Baik. Yang kedua, ciri yang kedua, tarbiyatun nafsi ala uluwil himmah. Adalah kita didik diri kita supaya bersifat semangat tinggi. Aku tahun depan, insya-Allah. Allah, tahun ni ujung tahun baru dapat kelas online. Tahun depan kalau PKP lagi, insya-Allah kita akan khatamkan tafsir Quran. Kita akan khatam mengaji fiqh. Kita semangat. Ini betul. Biar ada zauq. Yang ketiga, suhbatul ashkhas al-muhafizina ala awqatihim. Kita cuba berkawan dengan orang yang jaga masa. Berkawan dengan orang yang jaga masa. Orang jaga masa macam mana? Kita berkawan dengan dia. Kawan dengan orang jaga masa. Jadi kawan kita, Masya Allah. Kalau kita call dia pagi, dia tak jawab. Pukul 10 baru jawab. Maaf Syekh, saya baru ada kelas kuliah duha tadi. Masya Allah, tabarakallah. Maaf deh, saya tadi ada kelas mengaji Quran bersama Quranik main ni. Contohnya. Saya ada, Masya Allah, tabarakallah. Ini orang yang jaga masa. Kita berkawan dengan dia. Kalau kita macam tu, jangan lupa share dia punya link kuliah, share dia punya
keadaan-keadaan kita ni. Jadi dengan share-share kita dah buat ni, itulah yang dikatakan berkawan dengan orang yang jaga masa. Kalau kawan yang kaki lepak, melepaklah kita sampai ke tua. Na'udzubillah. Yang keempat, ma'rifatu halis salaf ma'al waqti. Kita kena baca sejarah ulama bagaimana jaga waktu. Tadi saya sebut kata-kata Abdullah bin Mas'ud, kata-kata Al-Imamul Hasanul Basri, kata Ibn Qayyim, dan lain lagi ulama. Kita cari contoh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, dia tulis kitab tentang waktu, tentang kelebihan waktu. Masya Allah. Kalau baca sejarah ni, malu kita. Ada orang yang menulis kitab berpuluh muka surat satu hari. Ada orang yang, Masya Allah, kita ini baca buku pun tidak. Dia baca muka buku banyak, sampai pagi sampai gelap. Faedahnya tak ada apa, faedahnya menggelapkan hati. Sebab duk tengok orang, duk teru orang. Gelap. Dok Ustaz, Abu Anas minta maaf, saya tengok muka buku, duk tengok video Ustaz, kata tak teruskan. Ataupun duk baca makalah-makalah yang baik-baik yang disebarkan oleh para asatidah, kita kata Alhamdulillah. Yang kelima, tip yang kelima, tanwi' ma yustaghallu bihil waktu. Kita pelbagaikan bagaimana nak isi waktu. Waktu ni tak boleh satu, dia jemu. Maka kita kena pelbagaikan. Baru dia tak jemu. Kan? Sebab tu Allah SWT syariatkan kepada kita berbeza-beza. Malam disyariatkan tahajud. Solat. Baca Quran. Selepas solat subuh, tidak ada solat sunat. Kamu duduk sini, zikir, tafakur, tadabbur, sampai ke duha. Naik duha boleh solat balik. Masuk dekat nak zuhur, larang pula solat. Asar macam tu juga. Kita nak tanwid. Sama juga dengan puasa. Puasa digalakkan berpuasa pada hari Senin, hari Khamis. Saya kuat. Buat puasa Daud, hari buka satu hari puasa. Ini semua ni kita kena bagaimana pelbagaikan waktu supaya kita boleh mengisinya supaya tidak jemu. Sebab kita ni manusia ni tak boleh. Kerana itu menu kita berbeza. Pagi makan nasi lemak. Kan? Tengah hari nasi semoti. Petang mi goreng. Kalau orang tak diet, malam makan roti. Maknanya pelbagai. Yang keenam, kita kena sedar bahawa waktu yang berlalu tak akan berulang. Artinya, tuan-tuan, kalaulah kita zikir waktu pagi ni, zikir pagi tadi saya tak sempat baca. Tak apalah, saya baca esok. Esok untuk esok, hari ni untuk hari ni. Dengan sebab itu, Al-Imamun Nawawi, saya tulis dalam muqaddimah kitab ni. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Tuan-tuan cari kitab ni. Sunnahmu Amalanku. Dalam buku ni, dalam muqaddimah dia, Imam Nawawi rahimahullah kata, Dabtil waqt. Jaga waktu, jangan terlepas kerja hari ni untuk esok. Sebab esok hal lain pula. Macam juga kita jaga waktu makan. Waktu makan hari ni, kalau tak makan, tak apalah saya makan esok. Boleh? Tak boleh. Esok untuk esok dah hari ni, habis cerita lapar lah kita. Kebuluran hari ni, ataupun sudah naik kita punya penyakit ni. Gastrik hari ni. Maknanya, zikir pagi kena habiskan waktu ni, zikir petang habis waktu ni, kalau tak habis juga, kita qada tengah hari. Supaya zikir yang bersifat harian, tidak terlepas waktu dia. Al-waktu la ya'ud. Waktu yang berlalu, dia tak boleh nak ulang balik. Ini, kita kena motivasi. Yang ketujuh agak berat sikit. Tazakkurul maut. Allah. Wasa'atul ihtidar. Kenalah sentiasa kita kena ingat kemati dan kita kena ingat saat-saat nazak kematian. Apakah kita boleh mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah? Ataupun kita mati dalam keadaan lara, leka, entah apa, na'udzubillah. Jadi kita sentiasa ingat. Bila kita ingat, kita kata astagfirullah. Aku ni boleh ke mengucap doa mati? Ketika itu lidah kita yang sedang mengumpat orang, kat, berhenti. Kita mula berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Atub ilaika Allah. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Sebagaimana Nabi kita ulang 70-100 kali. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampun dosa aku, terimalah taubatku. Barulah kita rasa, tak boleh main-main.
Yang kesembilan, adalah kita orang panggil sangat global untuk memanfaatkan waktu. Kita cuba untuk memanfaatkan waktu yang ada, sebab kalau tidak susun waktu, kita akan rugi dan mengambil peluang. Yang kesembilan ni, mengambil peluang dengan waktu yang ada. Nabi sebut dalam hadis, nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang ramai manusia kerugian. Nikmat sehat dengan nikmat waktu senang, waktu faragh, waktu tak sibuk. Kita waktu tak sibuk, kita pergi tidur. Waktu tak nak sibuk, sibuk pula. Nak baca Quran kan macam-macam pula dia punya. Yang terakhir dia panggil tanzimul waqti, manajemen ibadat. Tanzimul waqt, manajemen waktu, maknanya bagaimana kita nak susun waktu kita supaya tak rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia panggil penting sangat. Kata di ulama salafus salih, dia kata awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Tuan-tuan tanda. Bagaimana tip nak menyusun waktu. Ulama salah ni kata, waktu seorang hamba itu ada 4, bukan 5. Yang pertama, nikmat. 1. Yang kedua, bala. Yang ketiga, taat. Yang keempat, maksiat. Jadi, kita kena tengok. Waktu kita dapat nikmat, naklah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan menambahkan lagi kesyukuran. Waktu kena bala, kita kena sabar. Sabar bagaimana nak menguruskan bala yang datang. Waktu kita dapat melakukan ketaatan, alhamdulillah, kita teruskan, kita pecut, kita tambahkan lagi. Waktu terjebak dengan maksiat, kita berhenti cepat-cepat, kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tanzimul waqt, manajemen waktu, manajemen ibadat. Ada satu poster yang saya buat, nak tajuk dia manajemen ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin ada yang pegawai tinggi kerajaan, pegawai besar kerajaan, mungkin bekas menteri pun ada. Wallahu alam. Kadang-kadang ada dia atas WhatsApp dengan saya, bekas menteri, bekas orang besar-besar, orang hebat. Tetapi yang pentingnya, tuan-tuan ni semua orang ada nama belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, orang ada nama. Alhamdulillah. Dan orang yang mempunyai duit yang tak habis nak makan. Tak, betul. Maka menjadi kewajipan kepada kita menggunakan ilmu yang kita ada. Kita jadi pegawai tu, manajemen tu, tapi satu lagi yang kita lupa, manajemen ibadat, menyusun waktu untuk beribadat, ini yang paling besar. Baiklah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 tip, mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma beberapa pesanan akhir daripada saya. Yang pertama sekali, tuan-tuan kena ingat, hari ini hari Jumaat, jangan lupa selawat dan juga baca surah Al-Kahfi. Dan jangan lupa sedekah dan sebagainya. Dan bila masuk Muharram nanti, kata Nabi SAW, afdalus siyam, puasa yang terbaik, puasa sunat. Selepas daripada Ramadan itu puasa wajib, iaitulah puasa Syahrullahil Muharram, pada bulan Muharram ataupun pada bulan-bulan haram. Jadi bulan haram di antaranya, inilah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan dalam bulan Muharram, ada satu hari yang besar digalakkan berpuasa, dipanggil hari Ashura. Bila hari Ashura? Hari 10 Muharram. Nabi berpuasa. Sahabat berpuasa. Tiba-tiba ada orang mari repot. Dia kata, ya Rasulullah, Yahudi sangat membesarkan hari Ashura. Maka Nabi SAW menegaskan, kalau aku hidup lagi tahun depan, la asuman tasi', aku akan puasa pada hari yang ke-9. Jadi oleh kerana Nabi bercerita nak puasa, kita yang hidup ni, kita akan puasa pada hari 9, 10 Muharram. 9 dan 10 Muharram untuk tahun 1443, mengikut takwim yang ada di tangan saya ni, tuan-tuan, tanda jadual, iaitulah pada hari Rabu, 18 Ogos, hari Ashura, 10 hari bulan Muharram, iaitulah 19 Ogos.
Tanda dalam kalender tu. Puasa hari ni. Kalau